8.43 pagi. Ketika jurusolek masih membetulkan helaian rambut di bahu saya dan kamera belum pun mula merakam, saya tiba-tiba membuka kasut tumit tinggi itu perlahan-lahan di tengah lantai studio. Kaki saya terasa terlalu penat pagi itu. Bukan penat kerana penggambaran, tetapi penat seperti tubuh sendiri sedang cuba memberitahu sesuatu yang selama ini saya pura-pura tidak dengar. Saya duduk diam beberapa minit sambil tangan menekan perlahan bahagian perut. Di luar bangunan kaca itu, jalan raya. Jakarta masih sesak seperti biasa. Orang terus berjalan. Hon kereta bersambung tanpa henti, dan pada saat itu saya sedar, umur 42 tahun bukan lagi angka yang boleh saya abaikan hanya kerana lampu kamera masih menyala atas wajah saya. Banyak orang melihat saya sebagai Luna Maya yang masih sibuk dengan dunia hiburan. Masih muncul di acara fashion, masih tersenyum di depan wartawan. Tetapi menurut beberapa sumber terdekat, sejak berkahwin dengan Maxime Bouthier setahun lalu, saya mula memikirkan sesuatu yang jauh lebih sunyi daripada karier, tentang waktu, tentang tubuh sendiri, tentang peluang menjadi seorang ibu yang semakin hari terasa semakin mahal untuk dikejar. Saya masih ingat satu malam selepas pulang daripada acara anugerah, gaun berwarna putih yang sepatutnya dipulangkan kepada penaja masih tergantung begitu saja di bilik persalinan hampir seminggu. Saya langsung tidak ada tenaga mahu melihatnya lagi. Sedangkan dulu saya sangat teliti tentang semua perkara kecil seperti itu. Banyak orang tidak tahu beberapa tahun lalu saya sudah mula menjalani proses pembekuan ovum bukan kerana takut tua, tetapi kerana saya tahu hidup seorang wanita kadang-kadang terlalu sibuk mengejar impian sampai tidak sedar tubuh sendiri diam-diam bergerak melawan masa. Luna pernah berkongsi sebelum ini bahawa dia mahu mempunyai keluarga sendiri suatu hari nanti, dan sekarang, selepas berkahwin, keinginan itu terasa jauh lebih nyata. Saya mula mengurangkan beberapa jadual kerja. Beberapa tawaran antarabangsa juga dikatakan telah ditolak secara perlahan. Bukan kerana saya sudah tidak cintakan dunia seni, tetapi kerana buat pertama kali dalam hidup, saya sedang cuba mendengar tubuh sendiri lebih daripada mendengar tepukan orang ramai. Ada malam-malam tertentu apabila saya terjaga terlalu awal, Maxime masih tidur di sebelah, dan saya hanya memandang siling sambil berfikir tentang satu perkara yang tidak pernah benar-benar diajar kepada wanita terkenal. Bagaimana rasanya apabila seluruh dunia memuji kecantikan dan kejayaan kita? Tetapi, tubuh sendiri mula mengingatkan bahawa masa tidak akan berhenti. Menurut beberapa sumber rapat, saya dan Maxime juga dikatakan bersedia mempertimbangkan kaedah IVF kerana faktor usia dan impian untuk memiliki anak kembar. Namun tiada siapa yang benar-benar tahu sejauh mana proses itu sedang berjalan. Kerana saya sendiri masih cuba memahami emosi saya tentang semua ini, IVF bukan kisah dongeng yang pasti berakhir bahagia. Ramai wanita memahami betapa beratnya perjalanan itu, penuh harapan kecil yang kadang-kadang datang bersama ketakutan besar. Ada hari saya kelihatan sangat kuat di depan kamera, tetapi apabila pulang ke rumah dan menanggalkan solekan, saya hanyalah seorang wanita biasa yang mula takut melihat kalendar bergerak terlalu cepat. Kadang-kadang ketika Maxime berbicara tentang masa depan dengan penuh semangat, saya hanya diam sambil tersenyum kecil. Bukan kerana tidak bahagia, tetapi kerana banyak perkara dalam hidup seorang perempuan tidak boleh dijelaskan dengan mudah melalui kata-kata. Dan sejak beberapa bulan kebelakangan ini, jadual penggambaran saya memang mula kelihatan lebih kosong. Tidak sebanyak dulu. Malah menurut ramai kru produksi, saya sering meminta waktu rehat lebih panjang di antara sesi, sesuatu yang jarang berlaku pada Luna Maya beberapa tahun lalu. Sementara di satu sudut bilik persalinan itu, gaun persembahan yang belum dijahit semula
masih tergantung diam, seolah-olah menunggu keputusan, yang bahkan saya sendiri masih belum berani ucapkan dengan jelas. Ada perkara yang perempuan terkenal seperti saya jarang bercakap dengan jujur di depan kamera, bukan sebab malu, tetapi sebab takut orang mula melihat kami seperti seseorang yang sedang kalah dengan waktu. Orang nampak saya berjalan di karpet merah dengan gaun berkilauan. Tersenyum ketika lampu flash menyala bertalu-talu. Tetapi ramai tidak tahu bahawa beberapa tahun sebelum saya benar-benar serius memikirkan soal perkahwinan, saya sudah mula mempersiapkan tubuh saya diam-diam. Menurut beberapa sumber terdekat, saya dikatakan mula menjalani proses pembekuan ovum sejak beberapa tahun lalu. Bukan kerana panik, bukan kerana putus asa, tetapi kerana saya tahu satu perkara yang tidak boleh dipujuk oleh populariti. Umur biologi seorang wanita tidak akan berhenti hanya kerana dunia masih menganggap kita cantik. Saya masih ingat kali pertama doktor bercakap tentang hormon, tentang peluang, tentang angka-angka kecil yang kedengaran begitu klinikal, tetapi entah kenapa terasa sangat peribadi. Lucunya, pada minggu yang sama saya masih muncul di televisyen dengan ketawa paling sempurna, masih menghadiri acara besar, masih dipanggil ikon oleh media hiburan Indonesia, sedangkan selepas itu saya akan duduk sendirian di dalam kereta sambil melihat jadual pemeriksaan hospital dalam telefon. Ada hari-hari tertentu di mana saya terpaksa menolak ajakan makan malam lewat kerana perlu menjaga pola tidur. Sesuatu yang dulu langsung tidak pernah saya fikirkan. Kopi malam dikurangkan. Waktu rehat mula dijaga. Malah menurut beberapa orang yang bekerja rapat dengan saya juga menjadi lebih berhati-hati memilih jadual penggambaran yang terlalu meletihkan. Kadang-kadang saya sendiri rasa pelik, kerana hidup saya seperti terbahagi dua. Satu Luna Maya yang semua orang lihat di layar kaca, dan satu lagi perempuan biasa yang diam-diam belajar membaca keputusan ujian darah dan tahap hormon sendiri di rumah. Media Indonesia mula melihat perubahan kecil itu, walaupun tidak semuanya disebut secara terbuka. Ada yang menyedari jadual saya semakin tidak terlalu padat, ada yang menganggap saya hanya mahu menikmati kehidupan rumah tangga selepas berkahwin. Tetapi menurut beberapa sumber rapat, perkara itu sebenarnya sudah bermula jauh sebelum semua orang bercakap tentang anak. Dan yang paling saya tidak sangka, ramai wanita berusia 40-an mula menghantar mesej panjang kepada saya. Mereka tidak bercakap tentang glamour. Mereka bercakap tentang rasa takut. Takut terlambat. Takut tubuh berubah terlalu cepat. Takut suatu hari nanti menyesal kerana terlalu sibuk menjadi kuat untuk semua orang. Saya membaca mesej-mesej itu satu persatu pada waktu malam, dan buat pertama kali dalam hidup, saya rasa begitu difahami oleh wanita-wanita yang tidak pernah saya kenal secara pribadi. Saya masih teringat satu acara beberapa bulan lalu, seorang peminat datang membawa bayi kecilnya untuk bergambar dengan saya. Bayi itu tersenyum sambil memegang jari saya beberapa saat. Dan entah kenapa saya memandang lama ke arah wajah kecil itu sampai pengawal acara beberapa kali memanggil nama saya. Mungkin orang lain menganggap itu momen biasa, tetapi dalam kepala saya waktu itu terlalu banyak perkara sedang bergerak perlahan. Menurut beberapa sumber terdekat, Maxim juga dikatakan mula mengubah cara hidupnya sedikit demi sedikit. Kurang menerima kerja yang membuatnya terlalu lama, berpindah dari satu negara ke negara lain. Mula menyusun jadual yang lebih tenang, lebih stabil, seolah-olah tanpa banyak bercakap. Kami berdua sedang cuba menyediakan ruang untuk sesuatu yang bahkan belum tentu hadir, tetapi tetap ingin kami sambut dengan serius. Dan setiap kali saya berdiri di depan cermin sebelum acara besar bermula, saya mula sedar satu perkara yang tidak pernah
benar-benar dibincangkan dalam dunia hiburan. Kadang-kadang wanita tidak takut kehilangan populariti. Wanita sebenarnya lebih takut apabila tubuh sendiri perlahan-lahan mengingatkan bahawa masa tidak lagi bergerak di pihaknya selepas setahun berkahwin. Saya mula sedar bahawa kehidupan seorang wanita berubah bukan hanya kerana cincin di jari, tetapi kerana dunia tiba-tiba merasa mereka berhak bertanya tentang rahim kita setiap masa. Pada awalnya semuanya kelihatan manis. Orang mengucapkan tahniah. Media menulis tentang pasangan bahagia. Peminat menghantar doa yang baik-baik. Dan saya tahu, ramai daripada mereka benar-benar ikhlas mengambil berat. Saya tidak pernah mahu melihat semua pertanyaan itu sebagai sesuatu yang jahat sepenuhnya. Kerana ada pasangan yang memang dicintai ramai orang, dan rasa ingin tahu itu kadang-kadang datang daripada kasih sayang. Tetapi lama-kelamaan, pertanyaan yang sama mula muncul terlalu kerap, sampai saya sendiri tidak tahu bagaimana mahu menjawab tanpa rasa letih di dalam dada. Bila nak ada anak? Sudah ada berita baik? Nak anak berapa orang? Malah ada yang bergurau mahu melihat anak kembar kami, kerana menurut mereka, wajah saya dan Maxim sesuai sangat menjadi ibu bapa muda. Walaupun hakikatnya saya sudah 42 tahun, orang ketawa. Saya juga ikut ketawa, tetapi tidak semua orang sedar ada hari-hari tertentu di mana senyuman itu terasa lebih berat daripada biasa. Ada makan malam bersama rakan-rakan di mana saya duduk tersenyum sepanjang 2 jam mendengar perbualan tentang sekolah anak, tentang stroller baru, tentang bayi yang mula tumbuh gigi. Sedangkan dalam kepala saya waktu itu, cuma ada satu perkara, keputusan pemeriksaan seterusnya. Kadang-kadang saya rasa bersalah, kerana tidak mampu menikmati momen biasa seperti orang lain. Ada malam ketika saya membuka telefon sebelum tidur, dan hampir separuh gambar yang masuk di aplikasi message adalah gambar bayi daripada kawan-kawan sendiri. Mereka mungkin hanya mahu berkongsi kebahagiaan, dan saya benar-benar gembira untuk mereka. Tetapi, ada saat tertentu apabila saya memandang skrin terlalu lama sambil tertanya-tanya, sama ada tubuh saya masih punya cukup waktu untuk mengejar perkara yang sama. Algoritma media sosial juga terasa kejam dengan cara yang sangat senyap. Semakin banyak saya mencari tentang kesihatan wanita atau gaya hidup tenang, semakin kerap iklan ibu dan bayi muncul di depan mata. Video tentang kehamilan, tentang IVF, tentang pasangan yang akhirnya mendapat anak selepas bertahun-tahun menunggu, semuanya muncul tanpa saya minta. Dan menurut beberapa sumber terdekat, saya memang mula menjadi lebih sensitif apabila topik anak disentuh secara spontan di depan umum. Dalam satu rancangan televisyen beberapa waktu lalu, seorang hos secara santai bertanya tentang rancangan memiliki anak. Dan untuk beberapa saat saya hanya diam sambil tersenyum kecil sebelum menjawab perlahan. Ramai penonton mungkin menganggap itu cuma jeda biasa siaran langsung, tetapi bagi saya, beberapa saat itu terasa sangat panjang. Saya mula memahami bahawa tekanan terbesar kadang-kadang bukan datang daripada tajuk berita, tetapi daripada perkara kecil yang berulang setiap hari. Soalan yang nampak ringan, gurauan yang tidak berniat melukai, pandangan orang ketika melihat pasangan baru berkahwin, semuanya perlahan-lahan membentuk tekanan yang sukar dijelaskan. Dan dalam diam, saya juga mula takut pada satu perkara. Bagaimana jika suatu hari nanti saya terlalu penat menjawab semua soalan itu sampai saya sendiri lupa apa yang sebenarnya saya mahu untuk hidup saya? Menurut beberapa sumber rapat, saya dan Maxim memang banyak berbincang tentang masa depan sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Bukan dengan cara dramatik, tetapi seperti dua orang dewasa yang sedang cuba memahami realiti hidup sebenar. Ada malam kami cuma duduk diam di sofa tanpa televisyen terpasang, masing-masing memegang telefon sendiri. Dan tiba-tiba saya terdengar bunyi video bayi ketawa
daripada skrin Maxim. Dia tersenyum kecil sambil menunjukkan video itu kepada saya dan saya ikut tersenyum juga. Walaupun jauh di sudut hati, ada rasa takut yang perlahan-lahan semakin sukar disembunyikan. Orang selalu bercakap tentang IVF seperti ia cuma satu prosedur moden, satu pilihan teknologi, satu jalan alternatif untuk mendapatkan anak. Tetapi, bagi ramai wanita yang sudah melewati usia 40 tahun, IVF bukan sekadar kaedah perubatan. Ia terasa seperti jam besar yang berdetik perlahan di belakang kepala setiap hari. Saya mula memahami perasaan itu sedikit demi sedikit, bukan ketika membaca artikel di internet, tetapi ketika hidup sendiri mula berubah mengikut jadual yang tidak pernah saya bayangkan sebelum ini. Menurut beberapa sumber terdekat, saya dan Maxim memang dikatakan sedang mempertimbangkan dengan serius kemungkinan menjalani IVF demi peluang membina keluarga bersama. Ada juga yang percaya kami pernah berbincang tentang harapan memiliki anak kembar suatu hari nanti, namun semua itu masih berada dalam ruang harapan yang sangat pribadi, bukan sesuatu yang boleh dijanjikan oleh sesiapa. Dan semakin saya melalui semua proses kecil di belakang tabir itu, semakin saya sadar bahwa perjalanan seperti ini tidak pernah sesederhana senyuman pasangan di media sosial. Jadual hidup saya mula berubah perlahan-lahan. Penggambaran malam semakin dikurangkan. Waktu tidur mula dijaga lebih ketat. Makanan tertentu yang dulu saya makan tanpa fikir panjang sekarang mula diperhatikan satu persatu. Ada hari saya perlu keluar rumah lebih awal, hanya untuk pemeriksaan rutin. Kemudian kembali bekerja seperti tiada apa berlaku. Lucunya, kamera tetap menangkap wajah saya seperti biasa. Penonton masih melihat Luna Maya yang glamor dan tenang, sedangkan dalam beg tangan saya waktu itu mungkin ada kertas keputusan ujian yang belum saya berani baca sepenuhnya. Kadang-kadang saya sendiri rasa letih dengan ketakutan yang tidak boleh dijelaskan. Ketakutan yang tidak berbunyi kuat, tetapi sentiasa ada. Dan Maxim, dia juga berubah dengan cara yang sangat sunyi. Banyak orang mungkin membayangkan suami akan sentiasa punya jawapan sempurna, sentiasa kuat, tetapi kehidupan sebenar tidak begitu. Ada malam kami langsung tidak bercakap tentang semua ini. Dia cuma duduk di sebelah saya sambil memainkan jari sendiri, mendengar saya bercakap tanpa cuba menjadi hero. Ada waktu tertentu apabila keputusan pemeriksaan bakal keluar. Dan kami berdua seperti sengaja mengelak membuka topik itu terlalu awal. Bukan kerana tidak peduli, tetapi kerana kadang-kadang harapan terasa terlalu rapuh untuk disebut dengan kuat. Menurut beberapa orang rapat dengan kami, Maxim juga mula menyusun hidup dengan lebih perlahan. Kurang bergerak dari satu projek ke projek lain, seolah-olah dia sedang cuba menyediakan ruang emosi untuk sesuatu yang belum pasti, tetapi sangat ingin dipertahankan. Saya rasa itulah bahagian paling sukar tentang perjalanan seperti ini. Bukan sakit fizikal, tetapi menunggu. Menunggu tubuh memberi jawapan. Menunggu waktu berpihak. Menunggu tanpa tahu sama ada hati sendiri cukup kuat jika harapan itu tidak berjalan seperti dirancang. Dan di tengah semua itu, dunia hiburan tetap bergerak seperti biasa. Beberapa bulan lalu, saya menjalani penggambaran iklan keluarga. Ada satu babak pendek di mana kamera menyorot sebuah buayan bayi kecil berwarna putih di sudut ruang tamu. Pengarah meminta saya berjalan perlahan sambil tersenyum ke arah buayan itu sebelum kamera berpindah sudut. Babak itu sebenarnya sangat singkat. Mungkin hanya beberapa saat di layar, tetapi menurut salah seorang kru, saya berdiri memandang buayan itu lebih lama daripada yang dijadwalkan sebelum pengarah akhirnya berkata, "Cut." Tidak ada siapa bertanya apa yang saya fikirkan waktu itu, dan saya juga tidak tahu bagaimana mahu menjelaskannya. Kadang-kadang objek kecil boleh membuat seseorang tiba-tiba sedar betapa besar keinginan yang sedang dia simpan diam-diam
Sejak kebelakangan ini juga, jadual hidup saya tidak lagi dipenuhi hanya dengan skrip, fitting baju atau sesi fotografi, tetapi juga waktu-waktu sunyi di hospital, ruang menunggu yang terlalu dingin, bunyi kasut jururawat di lorong pagi, dan perasaan aneh ketika melihat wanita lain menundukkan kepala sambil memegang fail pemeriksaan masing-masing, seolah-olah semua orang di ruangan itu sedang berlumba dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kamera. Ada masa tertentu dalam hidup seorang perempuan apabila dia mula memandang cahaya yang dulu sangat dicintainya dan tiba-tiba bertanya dalam hati sendiri, masihkah semua itu cukup untuk membuat dirinya benar-benar tenang? Saya sudah hidup terlalu lama di bawah lampu studio, terlalu biasa mendengar orang memanggil nama saya, terlalu terbiasa berlari dari satu lokasi ke lokasi lain, sampai kadang-kadang saya sendiri lupa bagaimana rasanya duduk diam tanpa memikirkan jadwal kerja berikutnya. Tetapi beberapa bulan kebelakangan ini, sesuatu berubah perlahan-lahan dalam diri saya. Ada cahaya yang kalau kita berdiri terlalu lama di bawahnya, kita mula sukar mendengar suara hati sendiri. Dan mungkin, untuk pertama kali selepas bertahun-tahun, saya mula cuba mendengar suara itu semula. Menurut beberapa sumber terdekat, saya memang sedang mempertimbangkan untuk mengurangkan sebahagian aktiviti seni. Bukan kerana mahu menghilang, bukan kerana sudah tidak cintakan dunia hiburan, tetapi kerana ada perkara lain yang mula terasa lebih penting untuk diberi ruang. Saya mula memilih projek dengan lebih berhati-hati, terutama penggambaran panjang yang memerlukan perjalanan terlalu kerap, atau waktu kerja sampai lewat malam. Beberapa tawaran besar juga dikatakan tidak diteruskan, sesuatu yang sebelum ini hampir tidak pernah berlaku dalam hidup saya. Dan seperti biasa, apabila seorang artis mula memperlahankan langkah, dunia luar mula mencipta pelbagai tafsiran sendiri. Ada peminat yang benar-benar risau. Mereka bertanya sama ada saya sehat, sama ada saya terlalu penat. Ada juga media hiburan yang mula membuat andaian tentang perubahan arah hidup saya. Sesetengah jenama dikatakan mula menyusun semula kempen mereka kerana jadual saya tidak lagi sepadat dulu. Tetapi saya tidak banyak memberi penjelasan. Kadang-kadang terlalu banyak bercakap hanya membuat sesuatu yang peribadi terasa seperti tontonan umum. Saya rasa tidak semua keputusan hidup perlu diumumkan dengan sidang media ataupun caption panjang di Instagram. Ada perkara yang cukup difahami oleh hati sendiri sahaja. Dan perubahan itu sebenarnya boleh dirasakan melalui benda-benda kecil yang orang luar mungkin tidak perasan. Ruang persalinan saya sekarang jauh lebih sunyi berbanding dulu. Tidak lagi dipenuhi suara orang keluar masuk tanpa henti atau bunyi telefon yang terus berdering sepanjang hari. Ada waktu saya duduk sendirian di depan cermin selepas sesi solekan selesai dan tiada siapa datang tergesa-gesa membawa jadual baru untuk ditandatangani. Telefon saya juga mula kurang menerima panggilan kerja pada waktu malam. Dulu, pembantu saya hampir setiap jam akan mengingatkan tentang fitting, meeting, latihan, penggambaran atau penerbangan seterusnya. Sekarang, suara itu semakin jarang kedengaran. Dan anehnya, kesunyian itu pada awalnya membuat saya takut. Saya tertanya-tanya sama ada perlahan-lahan saya sedang kehilangan sesuatu yang selama ini membentuk identiti saya. Tetapi pada masa yang sama, ada bahagian lain dalam diri saya yang mula merasa lega. Saya mula menikmati pagi yang tidak terlalu tergesa-gesa, mula menikmati makan malam tanpa perlu memeriksa skrip setiap 5 minit. Mula menikmati saat-saat kecil bersama Maxim tanpa rasa bersalah kerana kerja belum selesai. Menurut beberapa sumber rapat, perubahan ini juga membuat ramai orang di sekeliling saya sedar bahawa Luna Maya sekarang bukan lagi hanya seorang selebriti yang mengejar puncak populariti, tetapi seorang wanita yang sedang cuba memahami apa yang sebenarnya paling penting sebelum waktu bergerak terlalu jauh.
Dan perkara paling pelik tentang semua ini bukan ketakutan kehilangan perhatian orang ramai, tetapi ketakutan bahawa saya mungkin selama ini terlalu sibuk menjadi versi diri yang semua orang mahu lihat, sampai hampir lupa bertanya apa yang sebenarnya saya sendiri mahu simpan dalam hidup sebelum semuanya terlambat. Kadang-kadang selepas selesai penggambaran pendek, saya akan berdiri beberapa saat di belakang pentas yang mulai kosong, melihat kru membuka lampu satu demi satu, mendengar bunyi roda rak pakaian ditolak perlahan keluar studio, dan dalam kesunyian kecil seperti itu, saya mula sedar bahawa hidup mungkin sedang membawa saya ke arah yang sangat berbeza daripada apa yang dulu saya bayangkan. Saya dulu selalu fikir perkara paling susah dalam hidup seorang perempuan adalah mempertahankan kerjaya, mempertahankan nama, mempertahankan diri supaya tidak dilupakan dunia hiburan yang bergerak terlalu cepat. Tetapi semua fikiran itu berubah perlahan-lahan ketika doktor mula bercakap dengan saya menggunakan angka. Angka tentang usia, angka tentang peluang, angka tentang masa yang tidak lagi sebanyak dulu. Dan buat pertama kali dalam hidup, saya sedar ketakutan terbesar seorang wanita kadang-kadang bukan menjadi tua, tetapi takut tidak sempat. Tidak sempat merasakan perkara yang selama ini ditangguhkan kerana terlalu sibuk membina kehidupan. Tidak sempat memberi peluang kepada tubuh sendiri sebelum semuanya berubah terlalu jauh. Ada malam tertentu apabila saya memandang wajah sendiri di cermin selepas menanggalkan solekan, dan saya masih nampak Luna Maya yang orang kenal di televisyen. Tetapi di belakang semua itu, ada seorang perempuan berusia 42 tahun yang diam-diam sedang takut pada sesuatu yang tidak boleh dilawan dengan kerja keras atau populariti. Menurut beberapa sumber terdekat, tekanan terbesar dalam tempoh ini bukan datang daripada media, tetapi daripada perasaan bahawa tubuh mempunyai waktunya sendiri. Dan semakin seseorang memahami realiti itu, semakin sunyi ketakutan yang dirasakan. Saya mula faham kenapa ramai wanita jarang bercakap jujur tentang perkara ini, kerana kadang-kadang kita sendiri tidak tahu bagaimana mahu menjelaskan rasa sedih terhadap sesuatu yang belum tentu hilang, tetapi juga belum tentu sempat dimiliki. Anehnya, dalam tempoh paling emosional ini, saya justru menerima terlalu banyak mesej daripada wanita lain. Ada yang menulis panjang tentang perjalanan mereka mendapatkan anak selepas usia 40 tahun, ada yang berkongsi bahawa mereka pernah melalui IVF berkali-kali. Ada yang akhirnya memilih menerima hidup dengan cara berbeza. Saya membaca semua cerita itu perlahan-lahan pada waktu malam, dan ada saat tertentu saya berhenti lama selepas membaca satu ayat mudah daripada seorang wanita tidak dikenali. Dia menulis, kadang-kadang perempuan cuma mahu punya cukup waktu. Dan entah kenapa, ayat itu tinggal dalam kepala saya berhari-hari. Banyak orang mungkin melihat saya sebagai artis terkenal dengan hidup yang sempurna. Tetapi menurut ramai peminat, justru kerana saya kelihatan manusia biasa dalam ketakutan ini, mereka mula melihat diri mereka sendiri pada saya. Wanita-wanita yang pernah terlalu sibuk bekerja, terlalu lama menunggu pasangan yang tepat, terlalu lama mengejar kestabilan, sampai suatu hari mereka sedar tubuh tidak menunggu sesiapa. Dan saya rasa itulah sebabnya kisah seperti ini terasa begitu dekat dengan ramai orang, kerana ia bukan sekadar tentang Luna Maya, tetapi tentang masa yang diam-diam bergerak untuk semua perempuan. Beberapa minggu lalu, saya dan Maxim berjalan di sebuah pusat membeli belah tanpa pengawal ramai seperti biasa. Kami berhenti di depan sebuah kedai bayi hanya beberapa minit kerana mahu melihat dekorasi tingkapnya. Di satu sudut kecil berhampiran rak pakaian, ada sepasang kasut bayi putih yang sangat kecil tergantung kemas di bawah cahaya lampu lembut. Saya tidak tahu kenapa, tetapi saya berdiri memandang kasut itu terlalu lama.
Tangan saya hampir menyentuhnya sebelum akhirnya berhenti di udara. Maxim berdiri beberapa langkah di belakang saya waktu itu. Dia tidak berkata apa-apa, tidak menyuruh saya pergi, tidak cuba mencairkan suasana dengan gurauan. Dia cuma diam, seolah-olah memahami bahwa ada perasaan tertentu yang tidak perlu diterjemahkan dengan kata-kata. Dan dalam beberapa saat sunyi di tengah pusat membeli belah yang penuh orang lalu lalang itu, saya tiba-tiba merasa dunia bergerak sangat perlahan. Bunyi muzik kedai terasa jauh, suara kanak-kanak kecil yang berlari di lorong sebelah terasa samar, dan untuk pertama kali dalam tempoh yang sangat lama, saya benar-benar takut, bukan kerana kehilangan populariti, tetapi kerana takut. Suatu hari nanti, saya akan melihat kembali semua ini sambil bertanya dalam hati. Kenapa saya terlalu lama menunggu? Hampir tengah malam, sebuah kedai serbaneka kecil di sudut jalan Jakarta masih belum menutup pintunya. Lampu putih di atas rak minuman terus menyala terang, walaupun hujan renyai sudah lama berhenti. Seorang wanita muda berdiri di depan kaunter, sambil menggendong bayinya yang masih menangis kecil di bahunya. Dia kelihatan letih, rambutnya sedikit basah terkena angin malam. Tetapi tangannya tetap perlahan-lahan menepuk belakang anak itu tanpa berhenti. Di luar cermin yang mula dipenuhi uap dingin, motosikal masih meluncur laju membelah jalan yang berkilat selepas hujan. Bunyi enjin datang dan pergi seperti nafas kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Di satu sudut berhampiran mesin kopi segera. Seorang lelaki tua sedang melipat surat kabar lama sebelum pulang. Sementara radio kecil di belakang kaunter memainkan lagu lama yang hampir tenggelam oleh bunyi peti sejuk minuman. Dan di kota sebesar ini, hidup terus bergerak tanpa menunggu sesiapa membuat keputusan tentang masa depannya. Menurut beberapa sumber terdekat, Luna Maya masih menjalani hari-harinya dengan lebih perlahan sekarang, lebih banyak diam, lebih banyak memilih untuk tidak menjelaskan semua perkara kepada umum. Ada jadwal kerja yang mula hilang dari kalendar, ada perjalanan yang tidak lagi diteruskan, ada panggilan mesyuarat yang dibiarkan tanpa jawaban terlalu cepat. Tetapi seperti kebanyakan perempuan lain, mungkin perkara paling sukar bukan membuat keputusan, tetapi hidup bersama kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu memberi jawaban jelas. Kadang-kadang manusia tidak perlukan tragedi besar untuk merasa rapuh. Kadang-kadang cukup dengan bunyi jam yang terus bergerak. Ketika tubuh sendiri mulai takut, tidak sempat mengejar sesuatu yang sangat diinginkan. Dan jauh di belakang papan iklan gergasi kota Jakarta, yang masih memaparkan wajah-wajah sempurna para selebriti. Mungkin ada seorang wanita yang pernah terbiasa mendengar ribuan tepukan penonton, kini sedang duduk sendirian di meja makan rumahnya sambil memandang jadwal tahun depan terlalu lama. Tidak menangis, tidak bercakap, cuma memegang pen perlahan sebelum akhirnya mencoret satu garis kecil pada salah satu tarikh yang dulu pernah dianggap penting. Sementara itu, di luar sana, masih ada anak-anak kecil yang belum mahu tidur. Masih ada ibu muda yang berjalan tergesa-gesa, membawa susu dan lampin di tengah malam. Masih ada lampu apartemen yang belum dipadam, dan kota terus hidup seperti biasa, tanpa benar-benar tahu berapa ramai perempuan sedang diam-diam berlumba dengan waktu di dalam hati mereka sendiri